dan saya sebagai Ketua Kumpulan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Azhar binti Adani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ala Balkis binti Muhammad Azhari. Nama saya Nafaris Niza binti Muhammad Azmi. Hai, nama saya Nur Akmal binti Razali. Hai, nama saya Nur Izzah binti Masud. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Hawa binti Mat Saleh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Darus bin Nasran. Saya Muhammad Makin bin Tahi. Saya akan menerangkan sedikit tentang penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi adalah tekanan yang dikenakan terhadap pembuluh arteri semasa peredaran darah yang disebabkan oleh denyutan jantung. Darah tinggi atau hipertensi merujuk kepada tahap tekanan darah yang meningkat lebih tinggi dari tahap biasa secara kronik. Pesakit yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 bacaan tekanan darah yang melebihi 140 atau 90 semasa berehat dijangka mempunyai darah tinggi. Kadar tekanan darah tidak sama sepanjang masa. Ia sering berubah-ubah mengikut keperluan badan anda. Jika tekanan darah anda tinggi, doktor akan memeriksa beberapa kali untuk menentukan kadar tekanan darah anda yang sebenar. Tekanan darah ada 2 ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. Nombor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung. Ia dipanggil tekanan sistolik. Nombor bawah 80 menunjukkan tekanan semasa jantung berehat di antara pengepaman. Ia dipanggil tekanan diastolik. Masa yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah semasa anda berehat dan dalam keadaan duduk atau baring. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca mendapat penyakit hipertensi ataupun darah tinggi. Sebelum saya mulakan, saya akan menerangkan bagaimana hipertensi dan juga darah tinggi ini berlaku. Hipertensi dan darah tinggi ini berlaku kerana salur darah dalam badan tidak dapat menampung tekanan yang menyebabkan hipertensi dan juga darah tinggi. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan hipertensi ataupun darah tinggi. Yang pertama ialah merokok. Terdapat beberapa kandungan yang berbahaya pada rokok. Contohnya plumbum, nikotin dan juga tar. Kandungan ini menyebabkan organ-organ dalaman tubuh manusia rosak. Contohnya paru-paru dan juga jantung. Perokok yang mengetahui bahawa dia mempunyai penyakit hipertensi atau darah tinggi boleh meningkatkan risiko mereka mendapat penyakit strok. Disebabkan itulah merokok menjadi penyebab kepada penyakit hipertensi ataupun darah tinggi. Seterusnya ialah mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat. Mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat boleh menyebabkan banyak penyakit datang kepada individu kerana mereka melakukan gaya hidup yang tidak sihat. Contohnya, tidak melakukan senaman, memakan makanan yang manis dan juga berminyak. Memakan makanan yang berminyak menyebabkan kolesterol. Kolesterol juga menyebabkan saluran darah tersumbat dan akhirnya mendapat penyakit hipertensi, sakit jantung dan juga boleh mendapat penyakit strok. Mereka yang menganggap mempunyai badan yang sihat tetapi tidak melakukan senaman juga berpotensi untuk mendapatkan penyakit hipertensi kerana kurang melakukan aktiviti senaman, contohnya berbasikal, badminton dan juga bermain bola sepak. Ini kerana jantung tidak mampu mengepam darah dengan baik dan saluran darah dalam badan tidak mengalir dengan baik. Kesimpulannya, penyakit hipertensi ataupun darah tinggi ini boleh dielak dari awal dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat.
Dengan ini, kita juga dapat menghindari penyakit yang berbahaya, contohnya sakit jantung, strok dan juga kencing manis. Oleh itu, jelaslah bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih. Antara kesan ataupun komplikasi tekanan darah tinggi, ia terdapat beberapa berkemungkinan apabila darah kita terlampau tinggi ataupun kita lambat untuk merawatnya. Mungkin ia akan menyerang terhadap tempat di mana organ-organ dalaman kita. Contohnya, apabila ia menyerang di bahagian otak, tekanan yang akan berlaku akan menyebabkan tekanan darah itu akan lebih tinggi dan menyebabkan salur darah kita pecah. Satu keadaan penyakit yang kita namakan sebagai stroke ataupun angin ahmar. Penyakit ini berlaku berkemungkinan disebabkan salur darah yang pecah ataupun kekurangan darah di dalam otak. Pesakit mungkin akan merasakan lumpuh di beberapa bahagian badannya, dan itu adalah kesannya apabila penyakit ahmar ini berpunca daripada tekanan darah tinggi. Kesan ataupun komplikasi yang kedua pula adalah seperti kegagalan buah pinggang. Kita mengetahui bahawa buah pinggang ini memainkan peranan yang penting untuk mengekalkan tekanan darah dalam julat yang sihat. Apabila buah pinggang kita rosak, maka ia akan kemampuan untuk membantu mengawal tekanan darah dalam badan kita itu akan kehilangan. So maksudnya kita dah tahu yang buah pinggang ini untuk mengawal tekanan dalam darah kita. Kalau rosak, macam mana dia nak kawal tekanan darah tu kan? Maka terjadilah tekanan darah yang akan berlaku. Disebabkan tekanan darah tinggi itu juga, ia akan lagi merosakkan dan menerukkan lagi buah pinggang kita. Kesan yang terakhir terhadap penyakit tekanan darah tinggi ini ialah ia akan memberikan rasa yang tidak sihat dan menjejaskan fizikal dan mental kepada seseorang itu. Kita akan merasakan rasa tidak sihat, ialah kehidupan seharian kita akan menjejaskan lagi dengan adanya penyakit darah tinggi, sebab ia akan mendatangkan pelbagai lagi jenis penyakit yang mungkin akan berlaku. Okey, saya akan terangkan cara pencegahan penyakit darah tinggi dalam golongan belia. Okey, yang pertama sekali adalah kurangkan berat badan. Ini kerana berat badan adalah sangat penting bagi setiap semua orang, terutamanya yang mempunyai penyakit seperti ini. Ia boleh berbahaya bagi kesihatan jika kita tidak kurangkan berat badan dan akan boleh mengundang banyak penyakit, contohnya seperti inilah. Oleh itu, kita perlulah amalkan amalan pemakanan yang seimbang supaya berat badan tidak berlebihan dan penyakit darah tinggi tidak akan semakin teruk. Okey. Yang kedua, kurangkan pengambilan alkohol. Ini kerana pengambilan alkohol adalah sangat tidak digalakkan dalam golongan belia, terutamanya yang mempunyai penyakit seperti ini. Jika kita tidak kurangkan pengambilan alkohol, ia boleh membawa kesan seperti kegagalan jantung dan lebih teruk lagi adalah membawa strok. Oleh itu, golongan belia adalah sangat tidak sesuai untuk pengambilan alkohol ini. Jika kita mengendahkan perkara ini, ia boleh memudaratkan kesihatan kita dan tubuh badan kita akan menjadi semakin teruk dan tidak boleh berfungsi dengan lebih baik jika kita mengambil alkohol yang lebih teruk dan tubuh badan tidak akan jadi cergas seperti selalu. Oleh itu, kita mestilah memastikan setiap golongan belia haruslah menjauhi daripada pengambilan alkohol ini dan akan menjadikan tubuh badan kita ni akan menjadi sihat dan terhindar daripada banyak penyakit. Okey, yang ketiga pula adalah senaman yang teratur. Selain itu, senaman ini sangat penting untuk setiap orang. Jika kita melakukan senaman ini, ia akan mengeluarkan peluh dan badan akan menjadi sihat. Kita perlulah melakukan aktiviti ataupun senaman yang teratur dengan aktiviti tambahan yang berfaedah untuk kurangkan penyakit darah tinggi ini kepada tahap yang lebih selamat. Oleh itu,
kita perlulah titik beratkan perkara ini demi kepentingan diri dan dapat elakkan penyakit darah tinggi ini menjadi bertambah lebih teruk dengan melakukan banyaklah perkara, bukan hanya bersenam ataupun senaman yang lagi sesuai untuk golongan belia yang mampu kita hanya lakukan untuk setiap orang dengan aktiviti-aktiviti ataupun kita boleh melakukan aktiviti yang lebih elok. Diet seimbang juga merupakan cara pencegahan untuk mereka yang menghidapi tekanan darah tinggi. Bagi mereka yang menghidapi tekanan darah tinggi, mereka perlu mengurangkan penggunaan garam dalam masakan dan juga pengambilan garam dalam masakan, seperti tidak mengambil makanan segera, tidak mengambil makanan bertin, telur masin dan ikan masin, belacan. Mereka juga perlu menukarkan permakanan daripada lemak tepu kepada lemak tak tepu. Lemak tepu seperti santan, ayam, daging dan tenusu. Mereka perlu menukarkan kepada lemak tak tepu seperti minyak masakan zaitun, ikan, bijirin dan kekacang. Dan mereka juga perlu mengambil serat agar memudahkan penyingkiran dan perkumuhan. Bagi mereka juga perlu mengurangkan makanan luar. Kalau boleh, jangan makan luar kerana tahap kesihatan tubuh badan kita hanya kita yang tahu. Dan cara masakan untuk sakit kita hanya kita juga yang tahu. Berhenti merokok juga merupakan cara terpenting untuk pencegahan tekanan darah tinggi bagi mereka yang perokok. Kandungan nikotin dalam rokok menyebabkan saluran darah tersumbat dan meningkatkan tekanan darah. Bagi mereka perokok, perlulah berhenti merokok dengan beberapa cara. Seperti tanamkan dalam diri awak bukan perokok. Dan tetapkan tarikh bila awak nak berhenti. Awak juga boleh mengambil seperti pil sampingan untuk menggantikan nikotin. Seperti pil Nicotide. Okay. Awak juga perlu mencari seseorang untuk menyokong awak untuk berhenti. Tak rugi berhenti merokok kerana itu juga membantu paru-paru awak, kesihatan awak. Mengawal emosi juga merupakan cara pencegahan untuk mereka yang mengidap tekanan darah tinggi. Kerana apabila emosi terganggu, tekanan darah akan meningkat. So, bila stres, bila mengalami benda yang kurang selesa, ingin marah, kita perlu mengambil cara menanganinya. Kalau seperti kita tak selesa bekerja dengan dia, minta tukar dari pihak atasan untuk bekerja dengan orang lain, atau awak cari sebab kenapa awak tak boleh selesa dengan dia. Kedua, awak tak boleh selesa dengan kerja awak. Awak boleh tukar konsep pemikiran awak yang kononnya cita-cita awak adalah terbaik untuk awak, padahal kerja yang dapat adalah sesuai dengan diri awak. Kalau tak sesuai juga, awak berhenti pergi cari kerja lain.
Dan cuti hujung minggu, amalkan cara yang sesuai seperti pergi bersukan, bersenam, beriadah di taman-taman rekreasi, taman permainan, atau awak boleh pergi ke taman tema air. Di situ awak boleh meluangkan masa untuk diri awak sendiri, untuk melihat keindahan alam, untuk menenangkan fikiran. Kesimpulannya, penyakit darah tinggi ini boleh dikatakan sebagai satu masalah kesihatan kronik. Hal ini dikatakan demikian kerana boleh bertambah serius dan akan mengakibatkan serangan jantung. Penyakit ini banyak berlaku dalam golongan belia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor menyumbangnya ke arah penyakit ini. Dengan itu, marilah sama-sama mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya terhindar daripada penyakit ini. Justru itu, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi faktor berlakunya penyakit ini. Hal ini supaya pesakit penyakit darah tinggi ini dapat dikurangkan, terutama dalam golongan belia.